Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به لساني بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran Alhamdulillah, malam ni dapat kita sambung lagi pengajian Kitab Idaman Penuntut. Kita masuk pada muka surat yang ke-58 yang Jawi, yang Rumi 28. Ya, 28. Rumi 28, Jawi 58. Kita masih lagi dalam bahas berkaitan dengan rukun solat. Rukun salat yang ke-12 kita masuk, salam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ke-12, memberi salam, iaitu mengucap salam yang pertama. Itu yang ke-12, memberi salam iaitu mengucap salam yang pertama. Kalau kita tengok, kita dah bahas 11 perkara lah. Yang terbaru adalah rukun yang 11, yang terbaru adalah selawat, tahiyat, dan termasuk juga selawat. Ya, betul. Ke-9 membaca tasyahud, ke-10 selawat, yang ke-11 duduk. Oh ya, yang terakhir kita duduk. Baru ingat lah. Kita bincang berkaitan dengan duduk, ya, jenis-jenis duduk. Dan pada malam ni insya-Allah masa yang ada, kita habiskan dengan membincang berkaitan dengan salam. Walaupun pendek aja, kalau kita baca kat sini pendek je, tak panjang pun. Pendek sangat. Yang ke-12 tu, memberi salam iaitu mengucap salam yang pertama, sekurang-kurangnya Assalamualaikum, dan yang eloknya Assalamualaikum warahmatullah. Makruh diterbalikkan dengan disebut Alaikum salam, dan tidak sah dengan Salamu alaikum. Tak ada alif lam. Kita tengok satu-satu. Yang ke-12, memberi salam, iaitu memberi salam ni adalah rukun. Tak bagi salam tak sah sembahyang. Dia adalah rukun qauli yang kelima, yang terakhir. Selepas takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat. Betul lah. Dan akhir sekali salam. Nabi SAW pun pernah bersabda, miftahus salah at-tuhur. Pembuka ataupun kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Perkara yang mengharamkan dia adalah takbir, ya, kita panggil takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan perkara yang haram balik adalah salam. Jadi salam tu adalah lawan bagi takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram haram dah buat, sebab takbir yang mengharamkan sesuatu yang boleh sebelum tu jadi tak boleh sebab takbir. Macam tu juga dengan salam. Dengan salam yang haram jadi halal lah balik. Itu maksud dia. Jadi disebut di sini memberi salam iaitu mengucap dengan maksud sebutlah keluar kat mulut. Salam yang pertama wajib dengan maksud rukun. Dan yang kedua adalah sunat hai'ah je. Maksudnya, yang kedua, salam yang kedua. Ini bukan cerita berpaling, ini cerita salam. Salam, perkataan yang keluar kat mulut, Assalamualaikum, itu adalah rukun. Wa rahmatullah adalah sunat hai'ah. Itu yang pertama. Itu salam yang pertama. Salam yang pertama pun dah ada dua. Assalamualaikum rukun, wa rahmatullah sunat hai'ah.
Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, semua sunat hayah. Berpaling kedua-duanya sunat hayah. Berpaling tu. Berpaling. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat bahawa diwajibkan hanya satu kali salam, yang rukunnya hanya sekali. Jika seorang nak memendekkan salam, maka dianjurkan dia untuk tetap dalam posisi menghadap ke depan. Sebab salam pertama adalah rukun, wajib. Salam kedua sunat. Sunat pula bukan abad, sunat hayah. Jadi maknanya kita diberi pilihan untuk buat satu ataupun dua. Ialah sunat kan, boleh buat ataupun tak boleh buat. Jika kata Imam Nawawi, jika dia nak buat sekali, dia berniat nak buat sekali salam, maka disunatkan baginya duduk depan je, Assalamualaikum ataupun warahmatullah, tak ada paling. Jika dia niat macam tu, tapi rugilah kan, sunat ni buatlah. Tapi kalau dia nak buat dua kali, Assalamualaikum warahmatullah kanan, Assalamualaikum warahmatullah kiri. Jadi menoleh ni ketika kita niat nak buat dua kali. Dan kadang-kadang kita tak pernah terfikir perkara ni, sebab kita rasa buat dua kali lah. Tapi bila kita detail kan, boleh nak buat sekali, tapi tak buat yang sunat lah, rugilah. Cuma boleh kalau nak buat sekali. Ketika nak buat sekali, hendaklah berdiri depan aja, depan. Tak perlu Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia berpaling, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma apabila niat nak buat satu, sekali salam, depan. Pandang depan. Depan saja. Yang perkara ni mungkin bagi orang yang sakit tu, orang yang sakit kan, yang melentang, berbaring, dia tidur tu berbaring, melentang. Jadi kepala dia diwajibkan untuk angkat sikit, letak bantal supaya muka dia menghadap kiblat dan kaki dia menghadap kiblat. Dan ketika dia nak bagi salam tu, yang ni boleh pakai yang sekali ni, itu tak payah nak paling-paling, dah sakit kan, tak perlu nak berpaling-paling. Itu kata Imam Nawawi. Dan itu mazhab Syafi'i lah, itu yang muktamadnya. Pada kalau kita tengok di Mekah contohnya, biasa kebanyakannya mazhab Hambali, dia dua-dua salam wajib. Dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ke kiri dan ke kanan yang kita buat tu, ke kiri ke kanan tu sunat. Tapi perkataan Assalamualaikum yang pertama adalah wajib, rukun. Yang kedua juga adalah wajib. Itu mazhab Hambali. Kita sunat, tapi kita buat dua-dua juga. Cuma kecuali ada solat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur. Sekali je bagi mazhab Hambali. Jadi kalau kita biasa pergi Mekah, kalau solat jenazah tu dia biasa Assalamualaikum warahmatullahi, sekali je. Mana sekali lagi? Kita duduk standby, nak tak payah tegur bagi salam aja. Nanti duduk situ je kita. Duduk apa? Berdiri situ je kita. Macam tu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Itu mazhab mereka lah, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tidak. Dua kali juga. Yang pertama rukun, yang kedua sunat. Mazhab Hanafi pula dua-dua sunat. Maknanya salam bukan rukun. Tak salam pun tak apa. Kenapa kita cerita mazhab lain? Supaya matang kita dalam berfiqh, berhukum. Bila kita tengok orang lain, bila kita pergi ke tempat lain, kalau kat Malaysia ni tak apalah, takkan nak bersangka baik lagi, tegurlah. Tiba-tiba lepas sembahyang, fil alamin innaka hamidum majid, bangun terus. Mungkin mazhab Hanafi kot. Janganlah, tu kat Malaysia. Kalau kita keluar, kita pergi keluar, mungkin bergaul dengan orang India, orang Pakistan, mungkin Mekah, mungkin bagainya. Bila macam tu, kita taklah cepat sangat duk cakap kat orang. Sebab kita tahu, kita luas sikit dari segi pengetahuan am kita. Mazhab Hanafi, salam hanyalah sunat sahaja, tak wajib pun pada mazhab Hanafi. Bukan rukun lah kata. Pada mazhab Maliki pula berbeza, iaitu salam yang kedua tak sunat jika dia jadi imam ataupun solat seorang, munfarid. Solat seorang atau jadi imam, dia tak sunat Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, sekali je. Mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki, imam Assalamualaikum warahmatullahi, macam tu je, paling pun tidak. Jika dia jadi imam ataupun dia sembahyang seorang. Tapi kalau dia jadi makmum, sunat salam 3 kali. Mazhab Maliki. Pergi Afrika, geng-geng Afrika tu ada, iaitu makmum dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, depan sekali Assalamualaikum warahmatullahi, 3 kali makmum. Tapi yang wajib sekali jugalah. Yang wajib tetap sekali juga, cuma sunat 3 kali. Itu sedikit perbezaan khilaf di antara ulama, antara mazhab, iaitu mazhab Syafi'i yang pertama wajib, rukun, yang kedua sunat. Mazhab Hanafi sunat semuanya. Mazhab Hambali dua-dua wajib, dua-dua salam wajib. Mazhab Maliki kalau sembahyang seorang ataupun jadi imam, sekali je wajib, yang kedua tak sunat pun.
Yang kedua tu, salam kedua tak sunat pun pada mazhab Maliki. Tapi pada makmum sekali wajib, ya. Tapi sunat yang kedua dan ketiga. 3 kali bersalam dah. Cuma sikitlah. Jadi kalau mazhab Syafi'i kita tahu salam kedua-dua salam secara umum dengan jahar, dengan kuat. Salam tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dua-dua kuat. Walaupun pada mazhab Hanafi yang sunat tadi atau mazhab Hanbali tadi, yang pertama sunat jahar, yang kedua sunat sir. Ini semua benda-benda kecil lah, saya kadang nak sebut aja, benda kecil aja. Sebab yang penting salam tu dia kuat. Maksudnya yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu aje. Slow sikit. Bukan slow sikit, slow banyak. Sir. Pada mazhab Hanbali. Tapi pada mazhab Syafi'i dia sunat kuat dua-dua. Cuma yang kedua tu biar perlahan sikit. Tapi masih lagi dalam kategori jahar kuat. Tapi slow sikit. Dengan maksud Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa kita dengar orang buat yang tu kan. Tutup guru biasa buat macam tu. Kita pun follow je. Sebab apa kita tak tahu, main bantai je lah kot. Tak apalah. Cuma nak bagi tahu yang kedua tu dia slow sikit. Tapi jangan slow sangat. Slow sangat jadi mazhab Hanbali pula. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam dengar tak dengar je. Dia je dengar. Itu mazhab Hanbali. Kita kuat, cuma rendah sikit daripada salam yang pertama. Nak memberi tujuannya, yang pertama tu nak tujuannya makmum lah, nak tahu habis sembahyang. Yang kedua tu nak bagi tahu bukan wajib. Maksudnya kalau slowkan sikit, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, slow sikit nak tahu yang dua ni bukan wajib. Nak berbezakan rukun dengan tak rukun. Itu pun benda-benda kecil yang berkaitan dengan salam. Berkaitan dengan salam, benda-benda kecil. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Sekurang-kurang Assalamualaikum mim, Assalamualaikum mim. Dan yang eloknya, yang afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai situ je. Jadi warahmatullahi sebut tadi sunat hay'ah atau sunat hay'at warahmatullahi. Yang rukun adalah Assalamualaikum. Cuma bila nak sebut warahmatullahi, biar sebut tu betul supaya dapat pahala. Walaupun warahmatullahi tu sunat, biar betul. Kerana kita biasa dengar juga apabila sebut warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia ta marbutah kan. Warahmatu, ta tu ta marbutah. Ta ada dua, ta tu maftuhah, tu ta tu terbuka, yang ada titik dua terbuka tu. Satu lagi yang tutup. Tutup bulat macam ha tapi dua titik. Yang mana kalau yang terbuka tu, kalau mati dia bunyi ta juga. Kalau hidup pun bunyi ta juga. Tapi kalau yang bulat tu, ketika hidup bunyi ta, mati bunyi ha kan. Siapa tak tahu benda perkara tu mudah aja. Cuma warahmatullah dia ta marbutah. Ta yang tertutup tadi, ta tu. Dan sedikit perbezaan di antara dengan ta terbuka dengan ta tertutup ni. Ta terbuka selain daripada hidup bunyi ta, mati bunyi ta. Ta yang tutup ni, hidup bunyi ta, mati bunyi ha. Itu perbezaan. Antara perbezaan dia adalah apabila ta terbuka dia ada taknis, dia panggil. Dia bunyi ada. Tapi bila tertutup dia tak ada bunyi taknis tu. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Tu tak ada tu. Macam at-tahiyya tu ada. Sebab ta terbuka. At-tahiyyatul mubah. Ada sebenarnya tu. Cuma dia sekadar zikir, bukan bacaan Quran. Tak payahlah nak sampai begitu sekali. Cuma dari segi hukum macam tu lah. Dia zikir je. Zikir tak semestinya tepat-tepat macam kun tajwid. Cuma kalau hukum asal macam tu lah. At-tahiyyatul mubah. Dia ada taknis panggil. Dia ada tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Tapi kalau ta marbutah dia tak ada. Dia ta solid. Ta bunyi ta solid. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Tullah tak ada. Assalamualaikum warahmatullah. Tullah tu tak kena lah. Tambah-tambah kalau orang pegang mic lagilah teruk. Yang tak pegang mic ni orang tak tahu. Jadi ta tu jangan ada bunyi. Jangan ada bunyi sebab warahmatullah. Tu satulah. Yang kedua, warahmatullah itu adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullah adalah sampai ke situ adalah pendapat yang muktamad. Ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, dia ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan. Ada. Kalau dengar tu follow ajalah. Dan ada sebahagian kitab mengatakan sunat kalau solat jenazah sampai wabarakatuh.
Kalau solat jenazah. Itu memang, itu pendapat tu kuat dalam solat jenazah. Tapi pendapat yang katakan solat bukan solat jenazah, solat biasa wa barakatuh, pendapat dhaif. Tak payah hamam, tak apalah yang tu. Kalau orang amal pun boleh follow aja. Tapi kalau solat jenazah kuat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi, sunat wa barakatuh. Sunat kalau solat jenazah, ketika salam solat jenazah. Tu apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga biasa kita dengar, kadang-kadang dalam TV lalu dengar, radio ada kadang-kadang dengar. Dia macam apa dia panggil? Orang yang ni lah yang bercakap ni. DJ kan dia ada dia punya tone sendiri, dia cakap. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada kan panjang tu. Ka tu 2 harakat je. Lebih hukum makruh. Sebab apa ni? Kan dia sini cakap lanjut. Jadi tiba je kalau dalam TV kadang-kadang kita tengok mungkin dalam musyarat ke apa kan. Mari masuk semua. Okey, kita mulakan musyarat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Dia nak bagi tu hukum makruh. Rakatuh tu 2 je. Kenapa sampai banyak-banyak? Wabarakatuh lebih dia jadi makruh. Dan kadang-kadang nak cepat sangat pun jadi menyakit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nyakit yang tu. Dia taha terus, jangan panjang-panjang kat situ. Dia berbeza dengan takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram sunat dipanjangkan Allahu Akbar, tapi salam tak. Assalamualaikum tak sunat panjang pun. Lebih daripada 2 harakat. Tapi pada Allah tu 2 juga, tapi dia sunatkan, maksudnya dibenarkan sampai 7 alif, 14 harakat. Ketika Allahu Akbar. Jadi dia kata Allahu Akbar boleh panjang, dia pun bagi salam jugalah. Assalamualaikum. Ada kadang-kadang sembahyang panjang sikit, tak 2 pun 3, 4, 5. Tak sampai tahap batal, tapi tahap dia makruh. Kerana memanjangkan Allahu Akbar, Allah tu adalah memang sunat dan dibenarkan. Terbaik 2, tapi kalau nak 4 ke 3, 4, 6 dan sampai 7 alif, 14 harakat tak ada masalah. Tapi salam tak sunat, iaitu Assalamualaikum. Assalamualaikum je. Dan itulah yang berlaku apabila dibuat lagu salam ni. Salam ni dibuat lagu, dia jadi panjang lah. Assalamualaikum jadi panjang. Maka dalam kitab I'anatul Talibin hukumnya makruh, dan sebagian ulama mengatakan khilaful aula. Khilaful aula ni dia nak makruh juga, hampir-hampir lah. Tak sampai tahap makruh. Dia di antara harus dengan makruh, duduk tengah-tengah. Khilaful aula. Tapi sebagian kata makruh, memanjangkan yang macam diamalkan oleh siapa biasa amal? Muballigh. Perasan tak dekat Mekah? Dia tak kira Mekah. Dia tak kira agama kita bukan Mekah. Bukan. Agama kita bukan ambil kat Mekah. Sebab Abu Lahab, Abu Jahal pun duduk Mekah juga. Agama kita bukan ambil je. Cuma apa yang berlaku kalau ikut kita I'anatul Talibin, makruh. Kan muballigh tu kan imam dia slow aje. Allahu Akbar. Dia yang kuat. Allahu Akbar. Itu tak apalah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd tu yang bising tu. Itu dipanggil muballigh. Tapi masa salam, imam slow aje. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi pelik jugalah sebenarnya. Sekarang ni tak perlu dah muballigh kan. Sebab dia punya mic tu pun berpuluh-puluh ribu, ratus ribu apa. Kuat bunyi habis speaker. Tapi kenapa nak ada juga? Dulu iyalah. Dulu speaker ke mungkin tak ada. Memang perlu muballigh tu sebab imam slow aje. Tak tahulah kenapa ada sampai sekarang. Muballigh ni yang suara kuat tu lah. Jadi bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia kan Assalamualaikum kan. Panjang tak? Panjang. Hukumnya makruh. Tapi tak sampai tahap batal. Tapi makruh tu. Sebab apa hari ni laju je? Sebab hari ni benda-benda kecil je, benda-benda halus-halus, benda yang bukan tak sah sembahyang kan. Benda yang halus-halus, benda yang kalau kita boleh sempurnakan, jadi mantap sembahyang kita. Dan jangan terlalu laju hingga memanjangkan lam juga. Ini juga yang selalu yang berlaku. Sebab apa? Dia Assalamualaikum, dia tak memanjangkan lam. Jadi Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum, 2 buat 2 lah. Jangan sampai nak laju sangat sampai lam tu pula jadi 1. Tapi kalau Assalamualaikum, tak sah. Salam dia tu batal sembahyang dia. Assalamualaikum.
Dia assalamualaikum. Dia kena sempurna, alif lam sin lam alif mim, semua sempurna tu. Assalamu ain lam alai ya kaf mim, kena sempurna semua. Tapi assalamualaikum, assalamualaikum tak sempurna. Tak sempurna. Assalamualaikum tak sempurna sebab tak ada ya, tak ada assalamualaikum. Tak, lam tu tak panjang, tak ada alif. Alif lam sin lam mim. Sepatutnya alif lam sin lam alif mim. Dia buang alif tu. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan laju sangat, jangan panjang sangat. Tapi kalau laju sangat menyebabkan hilang alif, tak sah sembahyang. Tapi kalau panjang tadi, makruh aja. Dia ada beza pula kat situ. Kemudian biasalah kalau orang Melayu ni jangan panjangkan kom kat belakang tu, tapi rasa orang sembahyang tak ada kot. Ada tak panjangkan kom belakang? Biasa datang rumah orang je bagi panjang kom kan. Assalamualaikum kan. Panjang tu, hukum tu kalau dia selalu amal macam tu tak boleh tu. Setengah tok guru kata haram, berdosa. Siapa yang memberi salam dengan salam yang menganjur tu. Biasa orang Melayu je. Saya tengok orang lain tak ada, bangsa lain tak ada bagi salam macam tu. Hanya orang Melayu je. Yang mana? Assalamualaikum. Tu belakang tu. Jadi sedangkan ain lam alai kaf mim. Jadi assalamualaikum. Kum kaf mim. Bukan kaf waw mim. Kalau kaf waw mim baru assalamualaikum. Oh macam tu. Jadi maknanya dia telah menambah. Kalau dalam semayang tak sah. Tapi tak ada orang buat, itu pelik tu. Masa semayang tak ada, elok je. Assalamualaikum warahmatullahi, elok je. Tapi pergi rumah orang, pisik loceng, orang tak keluar. Assalamualaikum. Panjang pula. Kenapa tak Assalamualaikum? Cukup lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu lah. Pelik lah kadang-kadang. Kadang kita, bahasa kita tu yang jadi panjang macam tu. Dan jika orang bagi salam Assalamualaikum, tak wajib jawab. Malah kita kena tegur dia lagi. Salah tu, berdosa tu. Salam tu salam berdosa, salam salah, salam haram. Macam tu. Tengok bergantung pada kekasaran nak sebut lah. Kalau orang tu janganlah kasar sangat. Kalau orang boleh kasar, kasarlah. Kalau anak-anak, kasarlah sikit. Apa bagi salam macam tu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa macam tu? Marahlah sikit. Kalau bukan anak, janganlah cakap marah. Pandai-pandai lah cakap kan. Ikut orang lah. Ikut orang yang kita nak tegur tu. Jangan panjangkan. Kerana ada satu peristiwa, seorang tok guru ni, tok guru ni dia duduk di belah utara sana, Kok Diang, di antara Perlis dengan Kedah. Tok guru dia cerita, tok guru ni dia tua dah. Nama dia tok guru lah dia. Cuma dia tak ada pondok. Tok guru ada budak-budak mengaji dengan dia. Tok guru Ayah Cik. Dia ada karang kitab Paku Iman, Sulam Sibian. 3-4 kitab lagi dia karang. Kau orang alim lah, orang alim. Anak murid dia pun ada sampai sekarang, ada lagi, masih lagi duduk mengajar di kawasan-kawasan ni. Dia karang satu kitab Paku Iman. Dalam kitab Paku Iman tu berkaitan dengan tauhid. Tapi di permulaan kitab tu dia ada masuk dalam bab ni, iaitu bab bagi salam. Apabila seseorang memberi salam, salam haram, salam berdosa, salam maksiat. Apa ni? Memanjangkan assalamualaikum. Dan cerita-cerita orang yang pernah pergi ke rumah dia. Siapa nak pergi rumah dia, dia kena orang yang biasa pergi je bagi salam. Jangan main-main kita pergi, boleh kita pergi nak pergi jumpa tok guru bagi salam. Silap-silap memang kena maki kat situ juga. Kenapa? Dia assalamualaikum. Kejap bunyi tapak kaki, deg berjalan. Dia buka-buka. Hang buat apa tadi? Hang buat apa tadi? Bagi salam lah. Tu bukan salam, itu haram. Kena ceramah setengah jam kat situ. Dia kuat, dia kerah dalam bab tu. Iaitu mengapa menambah, sedangkan bagi salam ni adalah sunat. Bila sunat dia adalah ibadah. Ibadah dapat pahala. Nak dapat pahala, nak buat ibadah kena betul walaupun dia sunat. Baca Quran sunat kan? Baca Quran sunat tak wajib. Tapi nak baca Quran wajib betul tak? Ke sunat aja, boleh bantai ajalah. Tak boleh. Sebab baca Quran walaupun hukumnya sunat, nak baca wajib. Wajib betul. Nak baca wajib betul. Macam tu juga salam, hukumnya sunat bagi salam. Tapi nak bagi salam wajib betul. Tu yang dia marah sangat tu. Tu sikitlah peristiwa dulu, lama dah cerita ni. Jadi janganlah, kalau kita tengok dalam cerita-cerita semua macam tu kan. Cerita-cerita kan. Kalau tengok dalam TV memang semua salam macam tu. Salam memanjang-manjangkan kaf wa mim tu. Nak kata ma'arif li sukun tak macam ma'arif pun. Boleh lah. Salam ma'arif li sukun nama dia. Dan jaga. Dan perlu dijaga juga yang biasa terjadi orang Melayu kita ni, apabila dia seolah-olah menambah
hamzah sikit. Jadi assalamu alaikum. Hati-hati kat situ. Assalamu alaikum. Tapi dia sebut laju-laju macam tak dengar. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mu tu. Mana ada mu? Mu je. Assalamu alaikum. Tapi bila laju sangat selalu sebut, dia rasa macam okey aje. Sedangkan salah sebutan. Dia tambah hamzah. Jadi assalamu alaikum. Jadi kalau laju jadi assalamu alaikum. Cuba perhati betul-betul. Kau cuba sebut betul-betul. Kadang-kadang kita sendiri sebut macam tu. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kalau slow-slow lah. Kalau laju macam tak dengar. Dia bukan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sebab tu kalau untuk permulaan ni berhenti kejap kat situ, saktah kejap. Assalamu alaikum. Sikit. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Apa aku cakap macam tu? Sebab nak bagi dapat dia punya feel, dia punya tu. Kalau laju je assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, mu alaikum. Mu apa mu? Hati-hati, kadang kita tak perasan. Tak perasan benda tu. Bimbang takut semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mu alaikum. Dan mu alaikum. Bila tambah batal semayang. Kalau di luar semayang haram, berdosa bagi salam macam tu. Okey, jadi last dia ada dekat mim. Jadi rukunnya assalamu alaikum dekat mim tu. Jadi kalau kalau dia makmum, dia Allahu akbar, ra dia bunyi Allahu akbar, imam assalamu alaikum. Jadi bunyi ra dia baru bunyi mim. Maknanya dia sempat kan? Walaupun sempat macam tu. Jadi imam assalamu dia Allahu akbar. Imam assalamu belum mim lagi. Dia Allahu akbar, je. Imam pun kum. Mim tu kan, kum. Jadi maksudnya dia ra dulu. Dia akbar, ra dulu, baru imam kum. Contoh macam tu. Maka dapat pahala jemaah. Itu dia punya tu last. Jadi kalau imam bunyi dah fil alamin innaka hamidum majid, dia pun takbir kan. Allah. Bila dia Allah, imam assalamu. Boleh lagi. Jangan batalkan. Boleh lagi. Cepat-cepatlah. Imam as-salah dia Allahu Imam assalamu dia pun imam pun kum kum. Contoh macam tu. Dapat. Janji ra tu kena dulu sebelum mim. Dapat. Bila dapat, makmum dapatlah 27. Dapatlah pahala. Cuma dapat pahala berjemaah tu taklah sama macam pahala jemaah orang yang datang awal. 27 tu dia dapat 27 yang tinggi. 27 nilai yang tinggi. Kalau kita ambil duit tu 27 pound sterling. Yang mana yang dapat sekali dengan takbir dengan imam Allahu akbar, dia Allahu akbar, dapat 27 juga pound sterling. Yang tu dapat 27 apa? Yang tadi tu 27 rupiah kot. Tapi 27 lah juga. Dia ada nilai dia 27 tu. Ada beza tapi dapat 27. Bila macam tu dia tak boleh turun dah. Bukan dia Allahu akbar, ra je imam assalamualaikum mim. Maka dapatlah dia. Dia tak boleh turun. Dia turun batal. Dia turun nak baca tahiyat ke apa batal. Walaupun imam tak salam kedua, dia tak boleh turun dah. Dia tak boleh turun. Dia terus lah. Duduk kat situ. Diam. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, baru dia Fatihah. Dia tak boleh turun. Kalau dia turun, dia kata imam sekali lagi salam kan. Salam apa kali pertama je yang wajib. Dia turun, batal. Dia turun duduk batal. Tak boleh. Macam tu juga kalau kata dia tengah turun, dia mungkin Allahu akbar, imam tak bagi salam lagi. Kemudian dia pun nak turun. Ketika dia nak turun tu imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena break kalau boleh break straight bangun balik. Kalau tak sempat duduk terus bangun. Kalau tak sempat lah nak tu. Tapi kalau dah memang awal-awal lagi dia tengah berdiri, dia tak boleh duduk. Dia duduk batal. Apa lagi? Habis. Dan jika macam mana kalau imam assalamualaikum, dia Allahu akbar, mim imam dulu baru ra dia. Maknanya tak dapatlah jemaah. Dia pun Allahu akbar, imam assalamualaikum, dia pun bar. Maknanya tak dapat, tak jemaah. Haram dia batalkan sembahyang dia. Allah tak dapat, cari orang lain nak buat jemaah, tak boleh. Ataupun tengok masbuk nak duduk belakang dia, haram dia batalkan. Kena sembahyang dia dah masuk. Cuma dia tak dapat berjemaah. Tapi dia dah masuk sembahyang. Haram dia pergi batalkan sembahyang dia. Haram hukumnya dia batalkan sembahyang ni. Tapi boleh kalau dia nak, kalau dia tengok orang ada sembahyang jadi masbuk tadi tu, yang bangun tambah rakaat, dia boleh duduk belakang, diundur. Tapi kena pandai-pandai lah. Dia tengok kalau sebelah ada ke, dia boleh undur, duduk sebelah. Duduk macam tu. Jangan 3 gerakan tu kena hati-hatilah.
tiga gerakan langkah dan sebagainya, dia boleh undur duduk belakang, niat jadi makmum orang ni. Niatkan dia jadi makmum, orang ni jadi imam, niat macam tu. Boleh. Walaupun tengah sembahyang. Walaupun tengah sembahyang boleh. Jadi boleh hukumnya boleh, harus apabila kata kita ambil contoh lain, semua duk bangun masbuk, katalah semua duk masbuk adalah 4 orang duduk masbuk ni, imam bagi salam, pakat-pakat bangun, seorang pergi ke depan, yang 3 orang ni jadi makmum, boleh. Walaupun dia sebenarnya dah jadi makmum dah. Bila imam bagi salam, tiba-tiba seorang nak jadi imam, boleh. Dia pergi depan, yang lain jadi. Ataupun pakat-pakat ke belakang, jadikan dia jadi imam, boleh. Cuma tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Sebab dia kan dah dapat dengan imam tu. Kenapa buat sekali lagi kat belakang? Jadi boleh, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala jemaah. Sebab jemaah dia dah dapat awal-awal. Boleh, tapi hukumnya harus. Dan nampak lebih tersusun lagi lah. Kalau tidak, nampak sana bangun, macam tak tersusun. Jika buat, pastikan gerakan tu jangan main langkah-langkah lah. 3 gerakan besar tu kena jaga. Kalau, tapi berbeza dengan tadi. Dia imam pun Assalamualaikum, dia bar. Oh, Allah tak dapat. Nak batalkan haram. Berdosa batalkan sembahyang. Tapi dah masuk sembahyang. Tak dapat 27. Yang ini sunat. Cari je. Tengok kiri kanan. Undur 1, 2. Mana-mana? 1, undur 1, 2. Tengok ada tak? Ada, pergi sini. Gerak, diam. Dah 2 gerakan, stop sekejap. 2 gerakan, stop. Cari duduk belakang orang. Sebab dia dapat 1. Cari, jumpa, duduk belakang dia. Tak payah nak cuik-cuik, tak payah. Duduk je belakang dia. Niat jadi makmum, itu imam. Settle. Dapat pahala jemaah. Samalah tadi, tak dapat pahala jemaah macam imam masal, dapatlah sikit 27 apa tak tahulah, rupi ke apa ke. Tapi dapatlah 27 juga daripada dapat 1. Dapatlah juga. Okey. Seterusnya, makruh diterbalikkan. Makruh diterbalikkan dengan disebut Waalaikumsalam. Maknanya bolehlah. Makruh tu maksud boleh buat, tapi makruh. Jadi maksudnya masih lagi sah sembahyang ataupun masih lagi sah dinamakan salam jika terbalik. Kalau dia sebenarnya Assalamualaikum, dia mubtada' dulu baru khabar Assalamualaikum, tapi dia mendahulukan khabar atas mubtada'. Contohnya Alaikum salam, dia terbalik. Boleh ke? Boleh, kerana dalam masalah salam sunat tertib. Sunat tertib tu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 2 kalimah, 2 perkataan. 2 perkataan ni sunat je tertib, iaitu Assalamualaikum, duduk nombor. Sunat hukumnya. Walaupun kita tak buat, tapi hukumnya sunat. Hukum kena tahu. Dan bila kita tukar, tak apalah, sebab sunat je. Iaitu Assalamualaikum, jadi Alaikumussalam ataupun Alaikumussalam. Boleh. Hukumnya makruh. Sebab tu disebut. Cuma kita tak pernah buat sebab kita orang Melayu. Tapi orang Arab dia suka buat macam-macam, pelik-pelik. Sebab dia bahasa dia buat Ar-Rahmanu Akbar. Kita tak pernah buat kerja macam tu. Masa takbir tahiyat Allahu Akbar. Tapi Ar-Rahman tu Allah juga. Jadi apa masalahnya? Dia macam buat pelik-pelik macam tu. Tapi kita tak ada buat pelik-pelik macam tu lah. Jadi kalau kata Assalamualaikum, hukumnya sunat Assalamualaikum. Tapi boleh juga harus Alaikumussalam, tapi jika di dalam sembahyang hukumnya makruh. Jika di luar sembahyang hukumnya harus. Boleh luar sembahyang. Alaikumussalam. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Boleh. Dia berbeza dengan takbir. Takbir tak boleh. Dia wajib tertib, iaitu Allahu Akbar. Wajib tertib. Dia tak boleh Akbarullah. Tak boleh. Tu beza. Takbiratul ihram dia mesti tertib, iaitu Allah dulu baru Akbar. Tapi salam sunat tertib, iaitu Assalamualaikum, sunat tertib. Takbir wajib tertib, tak boleh Akbarullah, tak boleh. Dan bagi salam ni, sama ada dalam semayang ataupun luar semayang, sebenarnya boleh. Kalau orang bagi Assalamualaikum, nak jawab dengan Assalamualaikum pun boleh. Betul lah, kadang-kadang pelik bunyi benda ni. Tapi itulah, berapa kali kitab mana kita belajar bagi salam. Sebab bagi salam ni kena belajar. Bagi salam ni ibadah. Berapa lama, berapa jam kita belajar, berapa guru kita belajar tentang bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum. Ni luar semayang. Tak pernah belajar pun, sebab tu kita tak pernah dengar. Kalau belajar dalam hukum memberi salam, kita akan jumpa semua perkara ni. Sebab apa kita tak? Sebab kita rasa bagi salam Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu je. Sedangkan dia banyak hukum-hukum yang berkaitan.
Sebab kita tak pernah belajar bagi salam. Sebenarnya kalau bagi assalamualaikum boleh jawab assalamualaikum. Yang terbaik yang kita doa amal lah, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu sebenarnya waalaikumsalam tu kalau kita terbalik jadi assalamualaikum. Tahu tak? Dia benda sama je. Alif lam sin lam alif mim, assalamu ain lam ya kaf mim, assalamualaikum. Terbalik. Ambil letak sini. Jadi ain lam ya kaf mim alaikum, alif lam sin lam alif mim, alaikumussalam. Tambah waw dan waalaikumsalam. Sebenarnya sama je assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Sama. Cuma terbalik je. Kerana tu kalau nak bagi salam boleh assalamualaikum, jawab pun assalamualaikum. Tapi tak buat yang afdal lah. Kenapa buat yang tu? Cuma hukum boleh. Orang bagi alaikumussalam, dia pun jawab assalamualaikum. Boleh? Terbalik. Boleh. Habis tu nak jawab apa? Kalau orang bagi assalamualaikum, boleh jawab orang bagi alaikumussalam, boleh jawab alaikumussalam. Boleh. Alaikumussalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Kau ni pelik lah bagi salam. Tu lah, nak buat pelik, nak viral buat pelik pada orang lah. Tapi sunat afdalnya yang kita doa amal tu. Cuma boleh kalau kita nak jawab macam tu. Dan ada keadaan dengan kita faham hukum ni, maka kita tahu kenapa kita bagi salam ketika kita sembahyang tu. Mari kita tengoklah. Ketika kita memberi salam ketika sembahyang, sunat niatkan kepada jemaah kiri kanan. Sunat, tak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, niat sebelah. Niat assalamualaikum warahmatullahi, niat bagi salam sebelah. Dan kalau tak ada orang sebelah, contohnya tepi dinding, niat bagi kat jin, malaikat duduk sembahyang. Niat je bagi salam tu. Niat bagi salam kat orang sebelah. Sunat niat. Yang solat bersama. Kalau imam ketika salam yang pertama, dia niat bagi salam dekat makmum belah sana. Assalamualaikum warahmatullahi, dia paling dia niat bagi salam dekat makmum sini. Dia niat, sunat, tak wajib, niat sunat je. Aku nak bagi salam kat semua tu. Termasuk malaikat, jin apa semua ada. Ke kita kiri, aku bagi salam yang ni pula. Tu kalau imam. Kalau makmum ketika makmum, sekarang imam duduk macam ni. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Bila bagi ke kanan, niat bagi dekat makmum belah kanan. Jadi makmum belah kanan ni, ketika dia nak bagi salam yang pertama nanti, dia niat jawab. Nak jawab apa? Jawab imam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, jawab imam punya salam. Soalan, boleh ke bagi salam assalamualaikum, jawab assalamualaikum? Baru lepas cakap tadi boleh. Tu jawab tu sebenarnya. Sunat, tak wajib tapi sunat. Kemudian dia bagi assalamualaikum warahmatullahi belah sana, dia niat nak bagi salam makmum yang belah sana. Bagi makmum tadi. Imam assalamualaikum warahmatullahi belah kiri, makmum macam mana? Makmum niat lah jawab imam pula lepas tu. Jadi maksudnya ketika imam bagi salam, imam niat bagi kat makmum belah kanan dan belah kiri. Ketika makmum bagi salam, sebenarnya makmum tu niat jawab salam imam ataupun bagi salam dekat makmum yang lain kalau bukan belah imam. Itu sunat dalam kitab tulis sunat. Apa lagi? Habis kat situ. Sebab tu disebut juga di sini makruh diterbalikkan. Saja je pengarang kita macam ni. Sedangkan tak payah sebut pun tak apa. Dia nak bagi tahu ada ilmu lain. Orang nak mengajar kena syarah lah. Makruh diterbalikkan. Kalau tak syarah macam ni. Jadi yang terbaik assalamualaikum, tapi janganlah kita buat alaikumussalam. Janganlah kita buat macam tu ya. Sekadar macam tu je. Jadi sebab tu pengarang kita tulis makruh diterbalikkan. Jadi dia suruh yang orang mengajar ni syarah. Pandai dia. Dia tak payah tulis panjang-panjang. Kitab dia tak tebal lah. Tapi dia kata makruh diterbalikkan. Tiada dan tidak sah dengan yang terakhir ni. Dan tidak sah dengan Assalamualaikum ni. Assalamualaikum. Maksudnya tak ada alif lam. Yang kita tahu alif lam ni kan ada dipanggil alif lam ma'rifah kan. Alif lam ma'rifah syamsiah dengan alif lam qamariyah kan. Ya alif lam ma'rifah dipanggil. Iaitu alif lam ma'rifah ni kata assalam tu, alif lam tu ma'rifah dipanggil. Bahas sebab tu panjang lah. Cuma kalau tanpa alif lam dia panggil nakirah. Jadi salamun automatik ada tanwin kat belakang tu. Jadi salamun. Jadi kalau katalah dalam masalah bagi salam, alif lam tu adalah rukun. As-salah alif lam tu rukun. Sedangkan dalam tahiyat kita dah bahas sebelum ni, alif lam bukan at-tahiyatul mubah kan, dengan assalamu alayka, assalamu alaina. Alif lam tu sunnah hayah.
Kalau yang datang lepas lah. Yang tak datang lepas tak tahu benda ni. Yang kita berkaitan dengan tahiyat lepas, iaitu at-tahiyatul mubarakatuh salat. At-tahiyatu adalah rukun. At-tahiyat yang tu. At-tahiyatu lillah tu. Betul? Assalamu alayka ayuhan nabi tu, alif lam tu hukum dia sunat hai'ah, bukan rukun. Rukun dia salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pada tahiyat kita. Tapi sunat kita tambah sunat hai'ah assalamu, alif lam tu sunat. Tapi dalam masalah salam, alif lam tu rukun. Tu je nak beritahu. Sebab tu dia bagi tahu tidak sah dengan salamun alaikum, salamu alaikum. Sama juga pengarang kita ni pandai. Dia tulis pendek, dia suruh kita syarah. Kalau tidak nak kata apa? Tidak sah dengan salamu alaikum. Kenapa? Jadi bergantung pada orang nak syarah lah. Jadi assalamu alaikum, alif lam tu adalah rukun. Alif lam, as-salat, alif lam tu. Tapi assalamu alaika, assalamu alaina, alif lam tu hukumnya sunat hai'ah. Ni kalau ada periksa detail ni, kalau suruh jawab rasa macam mana kakak? Apakah hukum membaca assalamu alaika? Lepas tu dia buat titik-titik dalam tahiyat akhir. Apakah hukum membaca assalamu alaina wa alaina titik-titik dalam tahiyat akhir? Apakah hukum membaca assalamu alaikum, assalamualaikum dalam salam? Mesti kita akan jawab wajib right? Memang sang pangkal besar. Dia alif lam yang dalam tahiyat sunat hai'ah, alif lam assalam tu, assalam dalam assalamu alaina juga sunat hai'ah, assalamualaikum dalam salam rukun. Tu detail dia tu. Kita tak buat sebab kita orang Melayu. Dan dia bagi tahu tidak sah dengan salamualaikum ataupun salamun alaikum. Tak sah, ataupun assalamualaikum. Tak ada sabdu asala. Ni saya pernah dengar ni. Assalamualaikum, duduk sebelah. Assalamualaikum. Asala. Asalnya asala, alif lam sin mati. Sin sekali lagi, tu asal. Jadi alif lam sin, jadi as. Lepas tu sin baris atas lagi. As-salah. Tapi panjang jadi, maka dia ada buat kaedah dipendekkan letak sabdu. Maknanya sabdu tu masuk ada dua huruf. As, sim satu mati, sin yang kedua baris atas. Tiba-tiba dia asala, maknanya sin mati tak ada. Tak sebut satu huruf, tak sah sembahyang dia. Asala, assalamualaikum macam tu lah. Sama juga kalau orang bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Asala, patutnya assala, assala. Ataupun assalamualaikum. Orang mana? Orang Terengganu, assalamualaikum. Kong tak ada kot. Orang Terengganu pun tak sebut macam tu lah. Kalau kata dia tambah lagi. Okey, dan sama macam rukun qauli yang lain, salam ni sama dengan rukun qauli yang lain, iaitu wajib dengar telinga sendiri. Dari assalam, assalam, tak dengar, tak sah sembahyang. Dia samalah macam Fatihah, macam takbiratul ihram mesti dengar kan? Samalah juga. Dia kena dengar kat telinga dia sendiri. Dan sama juga wajib mualat, wajib berturut-turut, iaitu assalamu alaikum. Tak boleh. Dia kena assalamualaikum sekali lagi. Dia kena assalamualaikum tu berterusan. Kalau assalamualaikum warahmatullah, tak apa, sebab dah keluar sembahyang. Assalamualaikum mim tu, dia assalamu alaikum. Tak boleh. Tak boleh, tak batal. Dia kena assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya dia kena berterusan, mualat di antara sekalian kalimah dia. Dan wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat ketika menyebut. Itu juga kadang-kadang kita perhati ramai orang dah badan dia dah macam tu, janganlah duduk tawarruk. Memang kita belajar baru ni duduk tawarruk tu paling afdal ketika tahiyat akhir, duduk bagi mengiringi salam. Betul. Tapi kalau badan tu dah tak sesuai, besar dan sebagainya, dia paksa juga ketika salam dia nak paling dengan dada-dada dia paling. Saya berhati ramai ni assalamualaikum dia dengan dada, sebab dia duduk tu kan dia duduk tahan. Kalau duduk macam ni straight, senang je assalamualaikum, dia tak nak tahan apa. Tapi sebab nak juga pahala tu, pahala tawarruk, pahala duduk, pahala konon-konon lah. Tapi duduk macam ni, dah baca lama. Kemudian bagi nak salam, kalau assalamualaikum baru dia paling sekali dengan dada, tak apa, mim dulu. Tapi kalau assalamualaikum dah paling dah, dada paling, batal sembahyang dia. Itulah, kena jagalah bab dada ni. Kadang-kadang kita senggang sembahyang, kita perhati balik dada kita. Kadang-kadang kita tengok betul, kita duduk dah betul. Bila kita tengok dada kita, saya ingat cepat-cepat betul kan. Sebab kadang-kadang kita punya alignment ni lagi. Kita punya benda ni lagi ni. Kita punya pinggang ni, Allah cipta tu memang kadang-kadang tak straight. Ada orang straight. Kadang-kadang masa berdiri dia lari. Kadang-kadang masa duduk dia lari. Masa macam-macam dia lari. Sentiasa kena tengok dada. Dada mesti menghadap kiblat. Ketika bagi salam tu, itulah hikmahnya. Disunatkan assalamualaikum
Lepas tu assalamualaikum tu di depan, warahmatullah baru paling. Tu hikmah dia. Bukan assalamualaikum warahmatullah, bukan juga assalamualaikum warahmatullah juga bukan. Dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tu jangan paling lagi. Itu sunatnya. Antara hikmahnya tak nak bagi berpaling sebelum mim lah. Kalau berpaling dia jadi makruh. Sebab berpaling ketika sembahyang makruh. Dia belum sebut mim dah paling dah, makruh. Taklah batal. Tapi kalau berpaling dengan dada-dada, batal. Batal. Apa lagi dalam masalah ni? Yang last-last sikit ni. Kalau kata batal, assalamualaikum kentut, assalamualaikum kentut, haram sama warahmatullah. Haram, tak boleh. Dan salam yang kedua juga tak boleh, walaupun dah keluar. Hukumnya haram. Walaupun dah tak semayang, sebab mim assalamualaikum kentut, assalamualaikum tengok najis jatuh, tak kisahlah. Assalamualaikum terdedah aurat sebab angin, tak kisahlah. Dengan maksud assalamualaikum, batal semayang. Dia dah habis semayang, kita istilahkan dengan batal semayang ni. Tapi dia dah sah lah. Haram disambung warahmatullah, haram. Dalam kitab disebut wajib taubat. Nak bagi tahu haram tu, bukan haram janganlah, bukan. Nak dia kata wajib bertaubat. Siapa yang buat macam tu wajib bertaubat. Assalamualaikum, jatuh tak cicak, warahmatullah. Ataupun assalamualaikum warahmatullah, jatuh tak cicak, assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua samalah tu. Yang warahmatullah, yang pertama, salam yang pertama dengan assalamualaikum warahmatullah yang kedua tu kan semua sunat. Tak boleh buat dah. Jatuh, terselak kain. Dia seorang kat rumah, assalamualaikum warahmatullah, terselak kain. Anak tarik ke apa, anak gurau ke apa, tarik, dah selak kain, jatuh kain. Dia pun assalamualaikum warahmatullah, haram. Wajib taubat. Wajib taubat tu saya tak kata, dalam kitab tulis wajib bertaubat. Cuma dia nak bagi tahu, woi jangan buat, benda ni penting. Sebab tu dia tulis wajib bertaubat. Haram tu berdosa. Apa lagi? Dan ada pendapat dhaif yang kata batal sembahyang. Walaupun dah assalamualaikum warahmatullah lah, lepas tu kentut, dia pun assalamualaikum warahmatullah yang kedua, batal sembahyang. Itu pendapat dhaif lah. Pendapat muktamad tak batal, cuma haram berdosa, wajib taubat. Dia berbeza dengan sujud sahwi. Sujud sahwi boleh terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, dia sembahyang, dia dah tahu salah, tinggal kunut, tinggal tahiyat awal, terlebih rakaat dan sebagainya. Dia tahu memang sunat sujud sahwi, dan dia akan sujud sahwi lepas fil alamina innaka hamidum majid, kan? Itu standard. Itu satu cara untuk sujud sahwi. Cara yang kedua terjadi sujud sahwi bila dia lupa. Dia salah, dia terlupa nak sujud sahwi, ataupun dia tak sedar pun salah dia tambah 5 rakaat contohnya. Tambah 5 rakaat, lepas tu dia bagi salam. Jadi bila dia bagi salam, dia terlupa, dah bagi salam dah. Ataupun dia buat tinggal kunut, tinggal tahiyat awal, dia terlupa. Lepas bagi salam, baru dia teringat bahawasanya dia sunat sujud sahwi. Tapi dah bagi salam dah. Dan lepas dia bagi salam tu, pendek, dia tak bercakap panjang lagi. Dia tak ada zikir panjang-panjang, tak ada. Dan masa dia baru pendek je. Jadi setengah ulama mengatakan 6 patah perkataan, tak lebih cakap 6 patah perkataan. Kalau astaghfirullahalazim, astaghfir 1, Allah hal azim 3 dah. Astaghfirullahalazim 2, astaghfirullah, batal maksudnya tak boleh dah. Itu maksud dia. Apa saya nak cerita ni? Apabila dia dah bagi salam, sedangkan dia disunatkan sujud sahwi. Sunat je, sujud sahwi ni sunat, tak wajib. Dia sunat sujud sahwi, tapi dia terlupa. Bila dia sedar, setelah dia salam, bila dia dah salam, dia boleh sujud sahwi balik. Dengan syarat masa tu tak lama sangat, dan dengan syarat dia tak bercakap banyak, dia tak berzikir banyak, tak boleh lebih 6 patah perkataan. Dia boleh masuk balik. Kalau dia tak masuk, sah tak? Sah. Tapi dia boleh masuk balik. Sunat masuk balik. Dengan maksud masuk balik sembahyang. Dengan maksud terus sujud. Contohnya dia tambah 5. Makmum semua tunggu kat bawah. Makmum yang tambah 5 macam dia batal. Kita tahu kan, imam naik 5, rakaat ke-5, makmum 4, semua tahiyat akhir, duduk kat situ, jangan ikut. Kalau ikut, makmum batal. Malah makmum masbuk yang baru masuk 1-2 rakaat nak tambah, dia ikut pun makmum masbuk pun batal juga. Makmum masbuk pun tak boleh ikut, dia kena duduk bawah, duduk diam. Tunggu imam salam baru tambah dia masbuk. Makmum masbuk. Kalau makmum tak masbuk, makmum yang memang 4 rakaat dia dah tahu pun dia tak boleh tambah. Itu memanglah, kita tahulah kan. Kemudian subhanallah pun dia tak peduli, sebab dia yakin. Maka imam terus, makmum tunggu aja. Ketika imam salam, dia tak sujud sahwi. Tiba-tiba makmum cakap, tak sujud sahwi ke? Sajalah cakap tu. Dia tak cakap apa-apa lagi. Dia mungkin astagfirullah, pak kena cuit. Baru 2.
Baru 2 patah perkataan. Baru sekejap masa. Tiba-tiba dia cuek macam tu, tak sujud sahwi ke? Oh, iyalah. Dia pun tak cakap lah. Dia pun terus sujud. Boleh? Boleh sujud sahwi. Sujud. Duduk dan sujud. Sujud. Kemudian bagi salam balik. Boleh. Saya pun nak cerita tu. Nak cerita yang jika ketika dia sujud, sedangkan dia dah salam tadi. Dah salam dah. Dan masa tu tak panjang. Bercakap pun tak banyak. Dan dia masuk sembahyang balik. Dia sunat sujud sahwi. Dia sujud. Masuk sembahyang balik. Sujud. Ketika dia sujud, dia kentut. Batal sembahyang. Bukan batal sujud sahwi. Dengan sembahyang dia batal. Allah, menyesal aku sujud sahwi. Batal sembahyang. Sebab dia masuk balik dalam sembahyang. Buktinya, dia dah salam tadi. Dia kena salam sekali lagi tak? Lepas sujud sahwi. Kena salam sekali lagi. Salam sekali lagi tu membuktikan salam pertama dia tu tak, dia batal. Cancel. Jadi kerana tu, bila dia sujud sahwi, dia kentut batal sembahyang. Bukan batal sujud sahwi. Dia berbeza dengan Assalamualaikum, kentut Warahmatullah. Yang itu tak batal. Sebab dia bukan masuk dalam sembahyang. Dia cuma buat perbuatan sembahyang setelah dia batal. Tapi dah keluar. Jadi hukumnya haram saja. Hukumnya tak sampai batal sembahyang. Itulah hujah sikit. Apa lagi ya? Hati-hati dada tu dah sebut. Berpaling dah sebut. Sunat bagi salam kedua. Bila sunat bagi salam yang kedua bagi makmum? Berbeza banyak pendapat. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, imam salam yang kedua, baru makmum mula salam yang pertama. Itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi ni banyak sangat khilaf. Ada yang kata Assalamualaikum warahmatullahi, makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi terus. Ada macam tu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi, makmum diam dulu. Makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Tapi yang muktamad Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru Assalamualaikum makmum. Itu muktamad. Antara hujah dia kata, jika Assalamualaikum warahmatullahi, tak sunat lagi salam, tiba-tiba imam kentut, imam tak boleh salam yang kedua. Lepas tu imam tu bangun lah, makmum macam ni. Tu antara hujah dia. Tapi dia tolak hujah tu. Jadi maksudnya, jika kena tunggu salam yang kedua baru bagi salam, kalau imam bagi salam sekali macam mana? Lepas tu dia batal. Jadi makmum tunggu, makmum pula duduk belakang. Bila imam nak salam yang kedua ni? Tu antara hujah mereka. Tapi sebenarnya dia tolak. Iaitu, bila salam yang pertama, imam salam yang kedua, baru sunat makmum salam yang pertama. Jika imam salam yang pertama, lepas tu diam, lebih daripada kadar yang biasa, maka makmum tinggal aje lah, bagilah salam yang kedua. Tu dia punya penyelesaian dia. Bagilah salam yang kedua. Itu sunat. Tapi kalau kata imam Assalamualaikum warahmatullahi, makmum Assalamualaikum warahmatullahi, pada pendapat yang muktamad, makruh hukumnya. Tapi khilaf ni terlalu banyak. Ada 3-4 khilaf. Bila makmum nak salam, ada yang Assalamualaikum, makmum pun macam tu. Assalamualaikum, makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Memang ikut sungguh, rapat tu. Macam ni. Rapat tu. Lepas tu dia buat tapi yang lebih bawah. Ada yang pendapat macam tu, mazhab sunat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi tak sunat, tak wajib salam. Ya, tapi jika nak salam, sunat rapat tu. Rapat dekat-dekat. Jangan lebih dekat. Tapi mazhab Syafi'i pendapat muktamad setelah salam yang kedua, iaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi dikira satu, bukan dikira dua. Walaupun pada mazhab Hanbali kata dua salam. Sebenarnya dikira salam tu kira satu. Bila kira satu, tunggulah imam buat dulu. Imam tak buat lagi, kenapa nak ikut? Jadi kerana itulah pendapat muktamad yang kedua. Mata pula tengok tempat sujud. Ketika fil alamin innaka hamidum majid, tengok tempat sujud, kekalkan mata dekat situ bagi salam. Terus je. Assalamualaikum warahmatullahi, terus. Tak payah tengok benda lain, tak ada. Terus. Macam mana mata tu, terus je pergi. Mata tu pergi mana? Jangan tunduk dan angkat mata tu. Sunat juga ketika bagi salam. Okey, pada mazhab Hanafi tengok bahu. Mazhab Hanafi yang kata tak wajib tadi, kalau sunat nak buat juga tengok bahu. Tapi mazhab Syafi'i, kat mana mata dia ada waktu tu, jangan lari, teruskan je. Salam, terus mata dekat situ. Jangan tengok orang, masuk terus mata situ. Dan tak disunatkan mengangguk. Assalamualaikum. Tu dalam TV banyak. Muka untuk sikit lagi, muka jelas. Assalamualaikum warahmatullahi, tak sunat angguk. Sama ada Assalamualaikum warahmatullahi, assalam tak sunat, ataupun tak sunat angguk lah. Dia stres je. Assalamualaikum. Macam tu je terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, kat depan balik Assalamualaikum warahmatullahi. Tu simple-simple, benda-benda kecil tu kena laju-laju je. Tapi dengan benda-benda kecil ni nampak sembahyang tu mantap. Benda kecil je ni. Benda yang tak membatalkan pun. Apa lagi ya? Disunatkan baca Allahumma inni
as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika balik kanan, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ke kiri, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu disunatkan pula kalau mazhab Syafi'i, letak tangan kat ubun, baru masuk. Letak tangan kat ubun, baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hammi wal hazan, tarik ke bawah. Sunat pada mazhab Syafi'i saja, yang ada pun ada khilaf. Pertama sunat letak atas kepala, yang kedua sunat tarik. Jika letak saja dah dapat satu pahala, sapu saja dapat satu pahala. Jadi rugi yang sapu muka, sebab dah halang-halang ni pada atas lah. Atas ni satu pahala lain, ubun-ubun satu pahala lain, raut satu pahala lain, dan baca satu pahala lain, baca doa satu pahala lain. Jadi sunat tak sini kejap, lepas tu tarik, itu sunat. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam banyak-banyak kitab fiqh. Ada sebahagian kitab masih lagi dalam bermazhab Syafi'i, dia kata tak sunat raut muka. Tak, dia bukan salah satu sunat. Dan mazhab lain semua tak sunat, mazhab Syafi'i je. Kerana antara hujahnya ketika Nabi solat, sahabat solat, ada pasir, jadi sapu. Jadi Nabi sapu, jadi kita pula pergi sapu. Janganlah sampai macam tak reti sangat. Ingat, tak boleh beza. Takkanlah para ulama tak boleh beza sapu pasir dengan raut muka. Tak nak raut tak apa, sunat. Lagipun dah habis sembahyang lama dah. Assalamualaikum tu dah habis dah. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum kedua dah habis sembahyang lama dah. Jadi janganlah kata macam tu, sebab sebahagian ulama yang hebat-hebat ni, Imam Nawawi dan sebagainya, dia kata raut muka hukumnya sunat. Takkanlah ada orang tak tahu Nabi nak sapu pasir. Sebab ada orang dia sebut tu dalam nada mengejek. Yang sapu-sapu muka tu Nabi dia nak sapu sebab dulu mana ada kapet, jadi ada pasir, lepas sembahyang sapulah. Boy. Di dalam kitab berkaitan dengan sapu, dia cerita satu-satu, letak sini berapa lama, baca apa, kemudian tarik perlahan-lahan, terus sampai ke janggut, tarik macam ni. Ada orang sapu pasir macam tu. Lepas tu ada. Cuma yang kata tak nak buat tak apa, sebab sunat. Malah jumhur mengatakan tak sunat pun. Jumhur mazhab. Kalau ada 4 mazhab, 3 mazhab setengah kata tak sunat. Bukan kita kata, cuma tak nak buat, baguslah jumhur. Cuma kalau nak buat, buatlah. Cuma jangan lekeh macam tu. Tu je. Sebab kita, benda tu pertama dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang apa nak cerita? Bukan dalam sembahyang suruh raut, dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang, nak sapu muka, nak sapu kepala lutut, sapu nak sapu apa pun. Sembahyang dah habis. Jadi tu yang pertama. Yang kedua, yang nak sapu tu muka dia. Lainlah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, muka orang sebelah. Tu memanglah kena cakap. Dia nak sapu muka dia. Jadi cuma kata aku tak nak sapu sebab jumhur mazhab. 3 mazhab setengah. Maknanya banyak. Kita ada 4 mazhab. Yang muktabar, yang terkenal 4, 3 mazhab setengah. Dengan maksud setengah daripada mazhab Syafi'i pun mengatakan tak sunat. Tapi ada setengah kata sunat. Jadi okeylah. Janganlah macam tu. Jadi boleh. Cuma siapa nak sapu pun boleh, tak nak sapu pun boleh, sebab benda tu dah habis sembahyang. Sama lepas sembahyang, boleh tak terus bangun keluar, naik motor, terus balik rumah? Boleh tak baca wirid dulu? Sukati nak baca wirid, boleh tak Fatihah? Boleh nak baca Baqarah? Bacalah, baca apa pun, dah habis sembahyang. Yang masalah ni tengah sembahyang tu. Tengah sembahyang tu masalah. Bila dah habis sembahyang, buatlah. Macam tu juga ketika dah habis bagi salam, dah nak sapu apa pun buatlah. Nak lompat-lompat, berguling-guling pun sukati. Sembahyang dah habis. Sembahyang dah habis. Jadi bila macam tu, jangan kita keras sangatlah masalah tu. Macam itulah. Jadi benda simple bagi orang-orang yang ni, benda senang, benda simple, buat aje lah. Ada orang fikir macam tu. Buat je lah, sapu je pun. Bukan susah pun. Ada yang kata aku nak ikut betul-betul. Nak yang kuat, yang ada hujah yang kuat dan sebagainya. Tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Settle. Tu je lah. Cuma jangan duk itu. Cukup sejam lah. Yang ke-13 tertib. Tertib akan datang. Kita bahas tertib tu pendek juga rasanya ni. Tertib iaitu selain rukun-rukun dituntut diperbuat serentak dengan niat, dan kata ini mana dahulu hendaklah didahulukan mengikut susunannya. Kalau tertib ni pendek, kita akan masuk sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Kalau pendek sangatlah, kita tengoklah nanti akan datang 2 minggu lagi kot. 2 minggu lagi rasanya. Kita akan sambung tertib yang ke-13. Wallahu a'lam.
Okey, kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asbahan. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.